Detail account. Dibuat oleh City Partners. Accountant Bautauliah. Chartered Accountant. City Partners. Saya print. Mempunyai tanda tangan. Tanda tangan siapa tuan-tuan dan puan? Tanda tangan Muhyiddin Yassin. Kalau kita nak baca. Mana ini tanda tangan? Mana ini punya tanda tangan? Saya akan tunjuk. Jangan risau. Tan Sri Haji Muhyiddin bin Yassin dan Muhammad Saleh bin Bajuri sebagai bendahari. Okay, dekat TikTok saya tunjuk macam ni lah. Tuan-tuan akan tampak sekali nanti dekat skrin. Sekejap lagi. Kenapa perkara ini penting, tuan-tuan? SPRM mempersoalkan duit 300 juta. Lebih kurang lah. More or less. About 300 million. Daripada mana datangnya duit tersebut. Kita bukan join parti politik ni semalam, tuan-tuan. Kemudian dia punya argument, dia kata, kan dulu orang bersatu ni daripada bekas UMNO. So tak mustahil lah. Saya gelak. Apa kau ingat masa dia keluar bersatu, dia bawa UMNO punya harta? Kemudian dia kata, tak mustahil jugalah. Dulu kan Presiden dia Mahathir. Dia punya belit tu. Presiden dia Mahathir, saya kata, yalah kalau Presiden dia Mahathir itu 2019. Ini akaun 2020. Takkanlah akaun Mahathir tu masih ada kat situ, kalaupun dia letakkan duit. Kalau, tak ada pun. So interesting kalau sekiranya Bersatu boleh kemukakan akaun dia pada 2018-2019. Ada yang persoalkan tadi. Kalau macam tu PKR pun kena bentangkan. Ini bukan soalan PKR, tuan-tuan. Korang yang berani sangat nak bentangkan. Konon-kononnya bersih kan. Best tu kan, bersih dan stabil. Konon-kononnya kan. Alang-alang apa kata keluarkan audit 2018-2019. Kita nak compare. 2018-2019 dia kerajaan bersama dengan siapa, tuan-tuan? Pakatan Harapan. 2020, 2021, siapa dia kerajaan? Dia kerajaan. Dan even UMNO pun jadi kerajaan, Ismail Sabri, dialah yang kontrol UMNO pada waktu itu. So nak kita bentangkan? Okey. Ni saya tunjuk pada tuan-tuan yang dekat muka buku ni kan. Selesai kan. So saya kena get that out of the way dulu. Get that out of the way supaya kita boleh move kepada apa yang Muhyiddin cakap hari ni. Okay, Muhyiddin cerita, Bersatu mohon batal pembekuan akaun, tiada duit bayar gaji. Bersatu akan menulis surat kepada SPRM bagi memohon pembatalan perintah pembekuan akaun banknya. Sekali lagi menafikan menerima wang daripada dana pakej rangsangan ekonomi. Dia kata Muhyiddin Yafi. Yalah, tak ada orang mencuri kata dia mencuri. Aku bukan tuduh Muhyiddin Yassin mencuri. Ni nak bagi tahu. Kan penafian bare denial itu bukan amount kepada not guilty Seperti dia, Muhyiddin Yassin berkata pembukuan itu akan menjejaskan operasi mereka. Bila dah buku akaun, kami sebagai pertuan politik yang penting dah besar ni dan besar ni tidak ada duit untuk bayar gaji pentadbiran. Bukan saja untuk sebulan, sekarang ni mereka kata beku 3 bulan pun susah. Itu membawa kesan kepada kelicinan pentadbiran parti dan juga peranan kita sebagai parti yang penting dalam negara, kata Presiden Bersatu. Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Bakir kata SPRM membekukan akaun bank Bersatu sejak 2 minggu lalu bagi memudahkan siasatan berdasarkan Akta Pencegahan Penggobalan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan. Bagaimanapun Azam enggan mengulas lanjut. Pada awalnya ia didakwa berkaitan dengan siasatan terhadap dana ransangan kerajaan 92.5 bilion bagi membendung COVID. Bagaimanapun sumber SPRM yang enggan dikenali mendakwa pembukuan itu bagi menyiasat dakwaan Bersatu menerima sumbangan lebih 300 juta daripada kontraktor yang mendapat projek semasa parti itu menjadi kerajaan. Ada yang tanya saya tadi, isu dia apa Bang Is? Dia macam ni, kalau kontraktor tu dapat projek, katalah saya dapat projek, contoh saya dapat projek, saya parti PKR, saya dapat projek daripada Anwar Ibrahim. Tapi duit itu, saya tak donate kepada Keadilan. Contoh, saya donate kepada DAP. Berkemungkinan besar, itu tak ada isu. Itu tak ada masalah. Isunya, bila dia bagi pada saya, parti itu bagi pada saya, dia bagi pada saya, parti, menteri itu dalam parti itu bagi pada saya, bagi projek kepada saya, duit itu saya gunakan untuk pilihan raya pada parti itu. Itu berkemungkinan akan menimbulkan masalah. Ada kemungkinan. Walaupun donation kepada parti itu bukan satu kesalahan. Tapi adakah kalau donation tu datang daripada projek yang mana menteri parti itu tawarkan, ada itu satu kesalahan? Itu suatu yang menarik untuk mahkamah bentangkan nanti. So kita tengok. Baik. Kita sekarang ni pergi kepada akaun tersebut. Baru kita boleh pergi kepada akaun. So tuan-tuan boleh nilai sendiri selepas ini. Ni saya buat sepintas lalu saja tuan-tuan, yang mana ada dekat muka buku dan juga dekat YouTube saya ni.
Saya buat terminal selalu saja supaya tuan-tuan boleh nilai. Lepas ni saya akan buat secara, saya gunakan PowerPoint. Dalam PowerPoint tu lebih jelas lagi lah. Okay. Ini, so dia ditandatangani pada 6 hari bulan Oktober 2022, Tan Sri Mahidin Yassin dan juga dia punya bendahari. Okay, kita nampak juru audit dia adalah Tetuan City Partners Accountant Botoliah. Okay. Kemudian peribumi pengesahan. Okay, ni semua pengesahan lah. Kemudian dia chop sign apa semua. Okay. Ini dia punya detail-detail. Okay, ni nak buktikan lah bahawa akaun ni betul lah akaun bersatu. Melainkan tiba-tiba orang bersatu kata, tak ada Iswadi. Itu akaun palsu tu. Audit palsu. Kami ada akaun sebenar. Maka serahkanlah kepada saya. Okay, ini pendapatan dia. Okay, saya akan tunjukkan apa orang kata, PowerPoint saya. Alright, perkara. Pendapatan tahunan keuangan 2020 adalah 109 juta 40,010 ringgit. Dan pendapatan pada 2021 adalah 148 juta 135,788 ringgit. Kalau kita gabungkan kedua-duanya membawa kepada jumlah 257 juta 175,798 ringgit. Untuk parti yang berusia 4-5 tahun tiba-tiba ada pendapatan 200 juta dalam tempoh 2 tahun ni agak menarik, tuan-tuan. Okey, tak apa. Kemudian dia kata baki awal. Baki awal 28 juta dan baki 2020 adalah 11 juta. Untuk makluman kepada yang berdebat dengan saya tu, baki awal ini tidak termasuk 148 juta ini. 48 juta ini. Sebab income statement hanya mencatatkan pendapatan dan perbelanjaan pada tahun itu sahaja. Hanya tahun itu sahaja, maka income statement akan dinyatakan. Now, yang lain ni semua jangan tuan-tuan jangan tengok yang lain-lain ni. Tuan-tuan tengok penajaan dan derma. Pendapatan yang paling besar dia dihibah, kad keahlian, penajaan dan derma, fee penubuhan cawangan baru, pulangan barang keahlian, layanan pendapatan, yuran dan keahlian, yuran pendaftaran ahli. Semua ini tak penting sebab yang paling besar adalah penajaan dan derma. Pada tahun 2020, penajaan dan derma, orang bagi derma kepada bersatu 108 juta, tuan-tuan. Ini pada tahun 2020. Kemudian pada tahun kejap. 108 juta. Saya nak kena pastikan, takut saya salah. Ya, betul. Penajaan dan derma adalah 108 juta. Penajaan dan derma 108 juta pada tahun 2020. Ini derma pada satu tahun itu saja 100 juta. Pada tahun 2021 147 juta 660,930 ringgit. Dicampur 2 tahun ini, derma, penajaan kepada bersatu, sebuah parti pemerintah pada waktu itu, pada waktu dia memerintah adalah 255 juta 825 ringgit 614 sen. Bagaimana parti yang baru setahun jagung boleh dapat ratusan juta, tuan-tuan? Saya nak dapat, apa orang kata, nak tambah tahfiz saya 500,000 pembayar. Ni tak pelik kalau ini sebuah syarikat. Kalau ini sebuah syarikat, dia buat bisnes, hari ini kosong, minggu depan 100 juta, saya tak pelik. Sebab itu, ujung tahun dia 1 juta, saya tak pelik. Dia ada bisnes. Tapi bila sebuah parti politik yang sepatutnya tidak mendatangkan keuntungan, tak apalah. Tiba-tiba dapat dana 200 juta lebih, suku bilion dalam tempoh 2 tahun. Kita tak tengok lagi 18-19 Ini baru kita tengok 20-21. 18-19 kita tak tengok lagi. Maksudnya dalam tempoh tersebut suku bilion hanya untuk satu parti 250 juta. Tapi pelik masa tu ada bantuan. Ya tak dapat pula bantuan daripada parti, tak apalah, mungkin ada. Now, to be fair, Mbak kata saya setuju dengan dia kata tadi. Bukanlah saya kata itu satu kesalahan, tak. Mungkin. Mungkin adalah dermawan-dermawan, usahawan-usahawan, hartawan-hartawan
Billionaire yang mungkin memberi kepada parti ini. Mungkin kita tak menolak kemungkinan itu. Tetapi tuan-tuan,